bila kita bercakap soal EPL, kelab EPL, kita lebih terarah pada macam sekarang Newcastle and then before this mungkin Manchester City. Tapi bercakap pasal soal kejayaan cepat, fast track, aku tak rasa benda tu. Sebab kita ambil contoh Chelsea. Abramovich dia sampai dekat Chelsea 2003. Tapi Chelsea dapat first trophy EPL sejak zaman Abramovich tu 2 tahun lepas tu. And even dia orang dapat trofi kat Eropah 2011 tau. Maksudnya nak dalam 7 tahun, 8 tahun baru sukses tu yang globally boleh dapat. Tapi dia menang berturut-turut dah. Hasil dia berturut-turut dah. Menang UEL and then one season after dia menang UCL. So apa yang aku nak highlight kat sini adalah tak kisahlah Newcastle ke tim lain ke, dapat pemilik baru bukan fast track untuk kau dapat achievement dengan mudah. Contoh lagi satu paling terdekat, Nasir Khelaifi. Dia break record, dia beli Nima, dia pecah rekod yang lebih daripada 100 juta untuk dia make sure dapat UCL, sampai sekarang masih belum dapat. So itu adalah bukti lah aku rasa yang kau menang, kau beli macam-macam, kau guna duit bukan power everything dalam bola. Yes, duit boleh sustain kau lama tapi bukan achievement yang cepat. Lan? Aku setuju. Contoh yang paling mudah je kita tengok kat China kan. Banyak tim dia dah labur, dia kira tiba-tiba Liga China tu semua top player off season pun semua nak pergi sana sebab dia taburkan dengan duit. Tapi itulah kalau dia mungkin pada aku juga dia berbalik kepada mungkin apa objektif pemilik tu nak buat. Mungkin dia nak long term apa. Dia target apa yang first. Apa dia nak target? Kalau dia nak target income player tu dia mesti ada team dan juga ada macam main bola lah, macam taktikal dia. Apa taktikal dia nak buat? Kan? Mungkin kalau objektif dia nak cepat menang, jelah macam kalau kita nak macam Botak katakan EPL, kenapa Chelsea benda tu berlaku yang lambat? Aku rasa sebab mungkin kualiti pemain tu sana memang level dia lain kan. Itu nak banding kalau kamu cakap Malaysia, JDT pada aku memang fast, betul tak? JDT sangat laju, kita bagi jaya sebab ialah kualiti dekat negara kita ni mungkin market kita kecil, player kualiti pun tak ramai. So bila dia ambil semua automatik JDT kan jadi kuat lah. Tu beza dia tu aku nak katakan. Dia balik pada objektif. Apa punya pemilik tu objektif dan juga tim dia. Kalau dia seorang, contoh kalau aku kaya, Botak kaya, kalau Botak pun tak terguling juga tim dia kalau dia seorang kan. Tapi kalau aku kaya, aku tak beli Liverpool lah. Aku tak beli. Okay. Saya ada tim dan apa objektif utama dia. Itu yang paling penting lah pada aku. Setiap pemilik tu. Banyak fokus dekat liga dekat luar, dekat Malaysia ni. Tadi berbalik kepada komen yang orang tu hantar tadi, dia kata kenapa tidak ramai orang corporate yang berani untuk melabur, untuk letak duit dekat tim-tim Malaysia ni. Yes, maybe kita masih lagi question bagaimana dengan marketing liga kita, macam mana mereka mempromosikan liga kita. Itu masih lagi satu tanda tanya yang kita masih lagi nantikan jawapan dia. Tapi saya rasa bahawa Malaysians ni, kita ni sifat attachment kita terhadap negeri masih lagi kuat. Bila kita nak pump duit dekat sesebuah klub, tiba-tiba klub tu bertukar. Ingat tak dulu masa, bukan nak buka cerita pasal Melaka United lah, nama tukar je jadi Melaka United pun dah jadi kecoh. Semua Melaka macam asal nama tiba-tiba jadi Melaka United. So the branding of the, not the branding tetapi the originality of the negeri itself sangat-sangat bermakna untuk peminat. So bila ada masuk orang-orang kaya ni, dia mengubah segala image kelab kesayangan kita tu, pasukan kesayangan kita itu, dia bermainin jiwa kita tau. Macam tiba-tiba sekarang ni I kena support Kuching ke? Tiba-tiba sekarang ni I kena support Sarawak United ke? I rasa terganggu tau dengan so apa pandangan you, Bai? Betul, aku setuju 100% dengan kau, Dayang. Aku rasa ramai penyokong Melaka setuju dengan kenyataan kau tu sebab aku ada kawan yang bukan Botak, bukan Lan yang support Melaka, yang diorang pernah cakap dengan aku, diorang tak boleh sebab dalam Liga Perdana Inggeris diorang tak support MU, tapi bila diorang panggil Melaka United ni MU sebab benda tu dikaitkan dengan Manchester United, sedangkan dalam Liga Perdana Inggeris dia support tim lain, dia tak nak tim negeri dia dikaitkan dengan tim Liga Perdana Inggeris. Yang sentimen kau pasal Kuching FA, Sarawak United, aku faham sangat-sangat sebab dia jadi Malaysia, it's all about sentimen kenegerian, where I'm from. Sama juga dekat Liga Perdana Inggeris. Diorang support, benda tu dah jadi macam agama kat sana. Seperti yang Botak sentiasa kongsikan kan. Dekat sana memang dah jadi macam agama. Kat sana agama aku tak faham. Kenapa kat sini jadikan Liga Perdana Inggeris tu agama, aku tak tahulah. Tapi cerita, bila kau sebut tentang motif sesebuah kelab ataupun sesebuah owner untuk membeli sebuah kelab, dia ada dua je. Satu, jadi business opportunity. Dan satu lagi adalah untuk meletakkan nama dia di pesada dunia. Contoh Prince ni CEO of Gulf Warrior apa entah, advisory oil board apa.
So itu akan meletakkan diorang di pesada dunia lah. So pada waktu yang sama, walaupun diorang kena keluar duit yang banyak, tapi pulangan dia pun lumayan juga. So kadang-kadang diorang akan buat apa tau? Contoh dia akan beli player, lepas tu player tu dah naik, player muda tu dah naik value dia. Itulah yang selalu berlaku dekat Newcastle sebagai contoh lah. Itu sebabnya ramai fans akan bengang macam mana kaya owner tu tapi niat dia nak beli player lepas tu nak jual 2 kali ganda, super kau tak payah beli kelab tu. Itu masalah dengan. Jangan harap take over tu confirm akan menjanjikan kejayaan lah. Betul tak? Kalau cakap, macam korang, aku tak mungkin Ben dengan Dayang lebih cenderung nak cerita, lebih tend nak sembang pasal Liga Malaysia. Tapi aku cakap terus terang, Liga Malaysia dengan Liga kat Eropah, especially EPL, aku lebih minat Liga luar. So itu yang mungkin lebih aku tahu. Kalau cakap pasal owner yang, ada certain owner yang dia memang ada personal punya interest. Maksudnya aku just nak buat duit dekat klub ni, that's why aku beli klub ni. Tapi ada satu pasukan yang aku suka cara owner dia since dia ambil alih tim tu and then cara dia run tim tu. Wolverhampton Wanderers. Kenapa aku suka Wolves? Dia Fosun Group yang ambil Wolves ni, antara benda awal yang dia buat adalah dia try to create connection dengan the most powerful agent dekat dunia ni, Jose Mendes, and then that's why kau tengok dekat Wolves tu dah macam second Portugal tau. Player-player yang boleh main daripada Portugal. Contoh macam Rui Patricio and then João Moutinho. Adama Traore. So player-player yang daripada Portugal. So senang untuk dia kenal. So karakter dia, even manager pun dia ambil Pinto. Nuno Santo. So kalau even maksudnya itu cara mudah untuk kau create combination dalam team. Dia tak perlu nak pening kepala, aku nak ambil player star, aku nak ambil player yang mungkin ada masalah bahasa. Tak apa, aku duduk kat England, aku just ambil player Portugal, buy agent dari Portugal, simple. So communication tu dah tak ada masalah at the first stage. So sekarang pulangan dia dah start nampak, and even sekarang Wolves antara team yang aku boleh cakap ada possibility untuk maybe setahun 2 tahun lagi start dengan Europa League menang, maybe. Orang sembang United, orang sembang Arsenal. Aku rasa, and even dalam table pun Wolves lagi tinggi pada Arsenal kat EPL sekarang. Right. Berbalik pada kaitkan dengan botak cerita ni. Maksudnya sekarang, kalau kita tengok semua kelab-kelab yang famous ke, kelab yang kurang famous ke, tapi dia berbalik pada aku ialah asasnya ialah kalau pemilik tu dia betul-betul faham, kan? Betul tak? Kalau dia macam ada satu macam struktur yang baik dan tim yang baik, pada aku maksud tim tu bukan tim player, maksud tim management dia, tim untuk dia nak manage, apa dia nak buat dengan tim tu, aku rasa benda tu pun dia mainkan peranan lah. Betul tak? Setuju? Abang Lan, boleh tak Dayang macam ringkaskan sedikit poin Abang Lan tu? Kita boleh bagi seseorang ni semua ramuan nak buat kek. Tapi kalau dia tak pandai buat kek tu tak akan menjadi. Sama juga pemilik kelab bola sepak. Kita boleh bagi dia semua duit yang dia perlukan. Tapi kalau dia still tak pandai nak form a good team, tak akan menjadi juga.